لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله وعلى محمد شاهدا وأحماه وصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membaca kitab Safinatun Najah. Sambung kita masih lagi membicarakan bab berkenaan dengan puasa. Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya. Fasal pada menyatakan syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4 syarat. Bermakna jika mana adanya 4 perkara ini, maka jadilah sah puasanya. Jika mana salah satu daripada syarat sah ini tidak ada, maka tidak sah puasanya. Al-Islamu wa aqlun wa naqa'un an nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Yang pertama adalah hendaklah orang itu beragama Islam. Baik, ini memang perkara yang jelas. Wa aqlun, dan orang yang berpuasa itu orang yang mempunyai akal. Maka tidak sah orang yang gila untuk berpuasa walaupun dia niat sekalipun. Subhanallah, kerana dia tidak mengetahui apa yang dia sedang lakukan ketika itu. Wa naqa'un an nahwi haidin, dan suci daripada umpamanya haid dan juga nifas. Subhanallah, orang yang haid dan nifas tidak sah puasanya, bahkan haram juga ke atas mereka berdua untuk berpuasa. Dan kalau andai kata dia berniat imsak, dia haid, dia nifas, dia memang tak boleh puasa, tapi dia niat, dia nak imsak saja. Bermakna imsak ni bermakna dia nak menahan diri seperti orang yang berpuasa, maka hukumnya tetap haram, kerana ia sedang bermain-main dengan ibadat. Subhanallah, kerana imsak itu termasuk daripada ibadat. Jadi orang yang bermain-main dengan ibadat itu hukumnya adalah haram. Subhanallah. Jadi syarat sah yang ketiga adalah suci daripada haid dan juga nifas. Yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan li shaumi. Mengetahui bahawasanya waktu yang dia nak puasa itu memang waktu atau hari yang sah untuk dia berpuasa. Seperti hari-hari yang lain selain daripada hari-hari yang diharamkan, seperti hari raya, hari tasyrik, hari syak dan sebagainya. Jadi bila ada ini 4 syarat sah puasanya, kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sah puasanya. Baik, ini berkenaan dengan syarat sahnya. Kemudian pengarang menyambung dengan syarat wajibnya. Bermakna orang yang ada ini 5 perkara, atau orang yang mempunyai syarat-syarat wajibnya, bermakna dia sudah wajib berpuasa. Kalau tidak ada, bermakna dia tak wajib puasa. Faslun syurutu wujubihi khamsa. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 5. Yang pertama, Islamun, beragama Islam, wa taklifun, dan orang itu sudah mukallaf. Bila kata mukallaf, bermakna orang itu telah baligh dan dia berakal. Combination of both. Baligh dan berakal itu dinamakan sebagai mukallaf. Wa itaqatun, dan orang itu mampu untuk menjalankan puasa.
Bermakna sama ada mampu ini dari sudut zahir ataupun dari sudut syarak. Mampu dari sudut zahir ataupun mampu dari sudut syarak. Mampu dari sudut zahir ini bermakna dia tidak ada penyakit-penyakit yang boleh menghalang dia itu untuk meneruskan puasa. Seperti orang yang sangat berumur, dia tak mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit, yang dia tidak ada harapan untuk sembuh. Doktor kata dia nak kena tiap-tiap hari kena makan ubat dan sebagainya. Maka orang seperti ini, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun tidak mampu dari sudut syarak, iaitu dia dalam keadaan haid ataupun nifas. Baik. Warabi'uha, dan yang keempat adalah sihat. Orang yang dalam keadaan sihat. Bermakna dia tahu orang yang dalam keadaan sihat ini, dia memang walaupun dia dalam keadaan sakit tapi ada harapan untuk sembuh. Jadi bila kata sihat ni bukan maknanya lawannya sakit tak payah puasa, tak. Sakit yang tak payah puasa tu, kalau sakitnya itu boleh membawa kepada kematian. Ataupun sakitnya itu kalau dia berpuasa, ia boleh memudaratkan penyakit yang sedang hadapi. Sama dengan uzur-uzur orang yang hendak bertayamum. Subhanallah, kita dah lalu bab menerangkan berkenaan uzur-uzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Baik. So, ini yang keempat. Yang kelima adalah menetap di dalam sebuah negeri. Al-iqamah, menetap dalam sebuah negeri. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang musafir lebih daripada 2 marhalah, dan bersafarnya itu atau belayanya itu belayar yang harus. Bermakna dia bukan belayar yang haram, atau tujuan dia bukan tujuan yang haram. Baik, ada pun orang yang belayar ni, dia ada syarat yang bukan semua jenis belayar tu yang lebih daripada 2 marhalah, ataupun kita kata ada yang kata 90 km, ada yang mengatakan 82 km, 85, 96, macam-macam pendapat. Bukan semua jenis belayar tu dikira sebagai boleh untuk dia meninggalkan puasa, tidak. Syarat dia adalah dia mesti belayar tu sebelum terbit fajar. Sebelum datang waktu subuh tu. Jadi dia nak kena lepas border Singapura, umpamanya lah kita negeri kita, dia nak kena lepas border Singapura ataupun kita kata batasan negeri kita ni sebelum terbit fajar, sebelum subuh, walaupun 1 minit. Jadi dia dah lepas tu, contohlah dia sampai Johor tu umpamanya pukul 5 pagi. Kemudian dia decide dia nak pergi 5 pagi, nak pergi mana? Dia nak pergi KL. Pergi KL ni buat apa? Nak pergi rumah saudara mara. Contoh. Jadi ni adalah perjalanan yang sunat. Perjalanan yang sunat silaturahim. Jadi orang yang seperti ini dia boleh untuk meninggalkan berpuasa. Tetapi afdal untuk dia berpuasa kalau dia mampu. Afdal untuk dia berpuasa kalau dia mampu. Tetapi kalau dia keluar daripada batasan negerinya itu setelah masuk fajar, walaupun dia plan tu nak keluar tu sebelum subuh. Jadi umpamanya dia keluar rumah tu pukul 4.30 pagi, tiba-tiba sampai dekat checkpoint jam, sangkul kat situ sampai pukul 6.30 pagi baru sampai Johor. Maka dia tak boleh nak teruskan, dia kena teruskan puasa. So kalau lepas subuh baru dia nak tinggalkan puasa, maka dah tak boleh. Dah tak boleh. Subhanallah. Kalau andai kata boleh, ramai orang main tipu. Agak pukul 9 pagi lapar, jomlah kita belayar pergi KL. Jadi on the way tu boleh singgah makan capati. Memang kena sembeli dekat Johor tu. Subhanallah. Tak ada, tak main. Dia nak kena belayar tu sebelum terbit fajar. Subhanallah. So kalau ada ini 5 syarat, barulah dinamakan sebagai orang yang diwajibkan berpuasa. Baik. Kemudian pengarang menyambung pada bab yang baru berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Kita sedia maklum bahawasanya kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang ringkas. Jadi penerangannya juga apa yang perlu untuk kita ketahui dari perkara-perkara yang asas daripada bab puasa ataupun bab-bab yang lain. Tetapi dia kalau kitab-kitab yang lain tu dia ada disertakan kepada masalah-masalah yang berbeza. Baik. Fasun arkanuhu salasa. Adapun rukun-rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Hendaklah dia menjatuhkan niat pada malam hari, pada setiap hari bagi puasa yang wajib. Pengarang mengatakan jika mana dia nak melakukan puasa yang wajib, maka hendaklah dia menjatuhkan niat itu pada setiap malam. Bila kata malam bermakna daripada bang maghrib sampailah sebelum terbit waktu subuh. Jadi kalau dia nak baca niat lepas buka boleh,
lepas sembahyang tarawih boleh, lepas sembahyang maghrib boleh, waktu sahur boleh, semuanya boleh untuk dia niat. Ni bagi apa? Jika mana dia nak melakukan puasa yang wajib. Puasa wajib telah kita katakan semalam, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, puasa yang diperintahkan oleh pemimpin sebelum melakukan sembahyang minta hujan, dan puasa yang sebagai pengganti bagi dam yang dibayar ketika melanggar salah satu daripada kewajipan-kewajipan umrah dan juga haji. Jadi ini enam jenis puasa ni wajib. Bahasa Arab ni namakan tabid. Bermakna dilakukan niatnya itu pada waktu malam. Baik. Adapun bagi puasa sunat, maka boleh untuk dia menjatuhkan niat itu selagi mana belum sampai waktu zuhur. Selagi mana belum waktu zawal, belum masuk waktu zuhur, selagi itu dia boleh jatuhkan niat bagi puasa sunat. Boleh jatuhkan niat bagi puasa sunat. Tapi dengan syarat, bermakna daripada lepas subuh tu sampai dia jatuhkan niat itu, dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Belum makan lagi prata 2 keping, minum kopi secawan, lepas tu baru teringat hari ni hari Khamis, maka dia boleh jatuhkan niat. Sah. Tapi kalau dia dah makan tu semua, kemudian baru dah niat, memang kena suduk dengan malaikat. Main tipu ke? Oh, mentang-mentang nak niat lambat, dah makan dulu. Tapi ada satu keadaan, orang ni dah makan capati 3 keping, dengan kima lagi, siap dengan teh tarik lagi. Lepas tu dia niat puasa dia sah. Teka-teki. Macam mana tu Ustaz? Ni bidik ni Ustaz. Betul ada. Ni teka-teki. Saya masih ingat lagi, waktu saya dekat Hadramaut dulu, waktu kita belajar buat puasa, kita punya habit tu nampak kita dah lentuk-lentuk sikit. Waktu tu kita ada kelas sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Memang waktu sebelum zuhur tu kita selalu ambil kaidu lah tidur sekejap. Jadi memang kalau bangun awal tu memang ngantuk-ngantuk. Tapi nak datang kelas juga ni. Jadi Syekh tu dengar kita semua tengah ngantuk-ngantuk, Syekh pun tanya kita. Ada orang ni dia dah makan, dia dah minum, dia dah kenyang, kemudian dia niat puasa dia sah. Agak-agak apa jawapan dia? Budak-budak Ustaz? Tak ada, bukan budak-budak, orang tua ni, bapak budak. Jawapan dia adalah orang itu memang ada kebiasaan puasa pada hari-hari tertentu. Sama ada hari Isnin ke, hari Khamis ke, puasa lat-lat ke. Tiba-tiba hari tu dia lupa hari tu adalah hari yang dia puasa. Kemudian dia dah sebat. Dia dah pergi kedai Zulaiha dulu, makan dulu. Dia dah sedap, dah kenyang. Tiba-tiba dia teringat, alamak, hari ni hari aku kena puasa lah. Maka kemudian dia niat on the spot. Maka sah puasa dia. Sah puasa dia. Jadi ini bekal. Kalau mana tahu kalau hari tu kita memang puasa, kita biasa puasa, tiba-tiba kita terlupa. Subhanallah. Jadi bila kita terlupa, teringat je, terus niat. Tapi bila teringat niat, kat dalam mulut tu keluarkan dulu. Jangan kau dah telan, tak apalah Ustaz, ni namanya maafkan. Tak ada, habis. Dah tak boleh puasa lagi. Bila teringat tu, maka kena buangkan. Subhanallah. Sama juga dengan puasa Ramadan. Bila kita siang-siang Ramadan, maklumlah awal Ramadan, hari kedua, hari ketiga, kadang terlupa. Biasa bangun pagi, buka keropok, hari tu terlupa adalah masuk Ramadan. Buka tapawai, makan kerak, empik, makan wasap. Macam lain macam hari ni pergi makan. Rupanya hari Ramadan. Jadi bila dia teringat saja itu hari tu adalah hari pertama Ramadan, hari kedua, atau dia sedang puasa wajib, dia kena stop on the spot. Yang kat dalam mulut tu kena keluarkan balik. Habis Ustaz tak sebab minum air, tu tak masuk cerita. Itu cekik lah, tu kau boleh pasal lah. Yang kau pergi makan dah Ustaz. Subhanallah. Jadi ini dinamakan sebagai berkenaan dengan orang yang melakukan puasa sunat. Dia boleh niat selagi mana belum terbit, belum sampai waktu zuhur. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, pada hari Khamis insya-Allah. Hari Selasa dan hari Rabu ditiadakan kelas, jadi kita akan sambung pada hari Khamis insya-Allah. Wajah surah al-asir dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وعملنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.